Didik TV KPM. Kembali kita di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Kawan-kawan, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan kesihatan, sayangi diri, hargai diri. Dan untuk segmen ini, tajuknya ialah hargai diri. Macam mana caranya tu? Dan apa pula kaitan dengan akhir balik? Jom kita tanya Cikgu Farah. Cikgu, apa pula perkongsian Cikgu untuk segmen ni? Okey Kak Mira, kita tengok seterusnya. Saya nak terangkan dulu apakah maksud akil balik. Okey, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akhir balik bagi lelaki ialah ihtilam, manakala perempuan ialah minarki. Apabila seseorang mencapai akhir balik, beberapa perubahan fizikal akan berlaku pada dirinya macam yang kita dah sebut tadi Kak Mira. Okey, kita nak faham lagi, kita lihat apakah perubahan fizikal, mental, emosi apabila akil balik. Okey, kat sini kita ada perempuan dan lelaki. Baiklah, semasa akil balik akan berlaku beberapa perubahan fizikal pada diri kita. Seterusnya, kita perlu menerima perubahan tersebut secara positif dan hati yang terbuka. Tadi Kak Mira, bila tumbuh jerawat kan, susah hati kan? Kita kena terima dengan positif. Dan seterusnya, kita juga perlu bersyukur dan sayangi diri kita. Kena sayang diri. Baiklah, seterusnya. Okey, kita lihat untuk remaja lelaki. Apabila meningkat akhir balik, dia akan mengalami perubahan bau badan. Kena hati-hati ni Kak Mira. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak boleh bau badan kita. Orang yang akan bau badan kita. Seterusnya, apa yang berlaku? Tumbuh misai dan bulu dada bagi remaja lelaki. Kena ingat, selalunya sekolah rendah belum lagi ya Kak Mira. Okey, dan halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum akan jelas kelihatan di sini ya. Okey. Seterusnya, bagi lelaki, dada membidang. Dia nak membesar. Badan dia, fizikal dia dah mula berubah. Baiklah. Zakar membesar untuk remaja lelaki. Seterusnya, tumbuh bulu ketiak dan pubis. Dan bagi remaja lelaki, otot tangan dan kaki membesar. Jadi, bila otot tangan dan kaki membesar, dia punya tenaga semakin kuat. Okey, Kak Mira nak tahu tak? Kadang-kadang orang cakap satu mitos tentang bila kita akhir balik, itu adalah satu penyakit. Penyakit? Bukan. Bila kita dah... Okey, bagi kategori lelaki, dia akan mengalami ihtilam, Kak Mira. Ada orang cakap itu adalah penyakit. Itu mitos. Salah ya. Salah sama sekali. Baiklah Kak Mira, kita nak tengok pula untuk perempuan. Baik. Okey, kita lihat di sini. Apabila sudah akhir balik, jerawat mungkin tumbuh di muka. Mungkin Kak Mira. Ada yang tak ada masalah buat jerawat. Ataupun mungkin dia akan ditumbuhi jerawat apabila dia sudah kedatangan haid, tetapi mungkin, okey, saya bagi contoh, dia datang haid pada umur 11 tahun. Tetapi dia ditumbuhi jerawat pada umur 15 tahun. Berkemungkinan. Okey, seterusnya, apa yang berlaku pada remaja perempuan, dia akan mengalami perubahan bau badan. Sama. Okey, sebab itulah kita kena menjaga kebersihan diri. Betul. Seterusnya, bersuara lunak. Dulu kan kalau nyanyi kan, selamat hari jadi. Tiba-tiba kan bila dah akhir balik, selamat hari jadi. Sedap suara dia. Itu yang membezakan suara lunak dan suara kanak-kanak. Okey, apabila sudah kedatangan haid, meningkat remaja, berlakunya payudara membesar bagi kanak-kanak ataupun remaja perempuan.
punggung melebar. Perubahan fizikal mesti akan berlaku. Dan seterusnya, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Sama juga lelaki dan perempuan. Dan otot tangan dan kaki membesar. Yelah kan, kanak-kanak kecil kan, dia meningkat dewasa. Okey Kak Mira, dan anak-anak di rumah, cikgu nak bagi tahu kat sini ya. Untuk remaja perempuan, apabila dia kedatangan haid, okey, selalunya 3 hingga 7 hari. Kalau 15 hari, 20 hari, itu kena rujuk kepada doktor. Kita kena rujuk doktor sebab terlalu lama. Betul. Hari yang normal 3 hingga 7 hari. Ingat ya? Okey, dan Kak Mira, apabila untuk saya terangkan bagi remaja perempuan apabila dia kedatangan haid, apa yang berlaku pada ketika itu berkemungkinan akan mengalami simptom. Okey, simptom-simptomnya ialah senggugut, sakit kepala ataupun migrain, rasa meloya, lepas tu dia rasa beremosi. Saya pasti emosi ni kebanyakan orang perempuan lah, kita panggil orang perempuan akan mengalami. Kak Mira sendiri ada tak rasa beremosi ketika kedatangan haid? Ada cikgu. Okey. Emosinya macam mana? Kita rasa macam kadang-kadang rasa sedih, kadang-kadang ini yang kita tak nak. Kita rasa nak marah. Macam sikit-sikit nak marah kan. Benda kecil pun kita akan jadi rasa macam nak marah. Sebab tu kan kadang-kadang orang kata sabar, jangan marah kan. Sebab apa? Perubahan yang berlaku ketika remaja perempuan ataupun orang dewasa macam kita, apabila dia kedatangan haid, emosi dia juga berubah. Okey? Macam saya terangkan tadi, apabila perubahan fizikal berlaku, ini yang kita alami. Berjerawat kan, kadang-kadang berbau badan. Okey, cikgu nak pesan ya dekat anak-anak murid di rumah dan juga di talian, apabila kawan kita yang sudah orang kata beralih fasa, iaitu asa akhir balik, kita apa perlu kita buat? Okey, kadang-kadang bila macam tadilah saya bagi contoh, Kak Mira rasa kurang keyakinan diri sebab ditumbuhi jerawat. Ingat ya, kita jangan rasa dia tu orang yang kita tak nak kawan lah dengan dia sebab badan dia berbau, muka dia tak cantik. Okey, kita tak boleh rasa macam tu sebab setiap manusia akan mengalami situasi yang sama. Okey? Jadi kita perlulah positif. Jangan rasa orang yang mengalami perubahan fizikal, jangan rasa rendah diri, jangan rasa tidak disayangi, tidak berguna kepada orang lain. Jangan ya. Sebab apa? Sebab itu adalah perkara-perkara yang orang kata negatif lah. Sebab semua orang kita harus rasa yakin. Tak apa, kalau kawan kita tak mengalami situasi itu, dia akan rasa juga nanti. Betul. Okey. Baiklah. Kita dah terangkan tadi kan. Jadi kita nak tanya sebab kita nak bagi rewards, kita nak bagi ganjaran dekat anak murid kita. Okey. Kita nak tanya siapa dulu? Kak Mira boleh pilih lah. Okey, kita minta mereka yang angkat tangan terlebih dahulu. Kita tengok siapa yang nak berani jadi. Yang pertama, yang berani. Siapa? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan? Okey, siapa nak jawab? Kita tengok Aifa tersenyum je tu, Aifa. Okey, adik Aifa. Kita tanya adik Aifa, Kak Mira. Boleh, silakan Aifa. Okey. Dia dah faham kan tadi apa yang Cikgu Farah terangkan. Okey, adik Aifa. Cuba adik Aifa bagi satu contoh apabila remaja lelaki. Remaja lelaki sudah akil baligh. Okey. Apa yang berlaku pada perubahan fizikal mereka? Kanak-kanak lelaki bila dah akil baligh, apa perubahan fizikal yang berlaku? Tadi yang cikgu cakap kan, dia punya tangan semua kan, kaki dah makin apa?
Silakan Aifa. Silakan Aifa. Mengalami perubahan bau badan. Iya, perubahan bau badan. Okey, kita bagi kat adik Aifa warna pink. Kak Warna Mira. pink. Warna pink. Satu Okey, untuk adik Aifa. seterusnya. Adik Putra Jazri. Silakan Putra. Okey, adik Putra sebagai seorang kanak-kanak lelaki, okey, bayangkan apabila dah meningkat remaja, berlaku perubahan fizikal. Okey, apa yang berlaku selain daripada jawapan adik Aifa tadi, iaitu mengalami bau badan. Okey, bagi satu contoh pada cikgu. Apa yang berlaku? Silakan Putra. Apa di sini adik Putra? Yang dekat Ada sini orang apa? lelaki. Halkum. Halkum dia jelas kelihatan. Dia malu-malu kadang-kadang kan, kanak-kanak lelaki. Mungkin dia belum mengalami fasa tu. Okey, baiklah adik Sarah. Adik Sarah? Okey. Ya. Adik Sarah, okey. Untuk remaja perempuan. Okey, remaja perempuan apabila sudah akhir balik, apa yang berlaku kepada mereka? Apa berlaku kepada mereka? Payudara membesar. Payudara membesar. Betul, Kak Betul. Mira. Kita bagi warna merah, Kak Mira. Warna merah Okey, untuk dan seterusnya Adik Sarah. Adik Hafiz kita tak tanya lagi. Okey, untuk adik Hafiz kita nak tanya bagi bila kan perempuan sudah meningkat remaja, apakah salah satu perubahan yang berlaku kepada remaja perempuan? Selain daripada adik Aifa, adik Sarah jawab payudara membesar, selain daripada tu apakah? Okey. Oh, adik Hafiz. Tapi adik Hafiz tak ada cikgu. ada, cikgu. Kerana ada masalah teknikal Teknikal. sikit. Dan kita minta kawan mereka jawabkan siapa boleh ya? Okay, yang ni kita nak tengok angkat tangan. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Kita nak bagi ganjaran. Okey. Kita nak tengok siapa dapat kumpul ganjaran. Okey. Yang mana Okey. satu cikgu? Okey, saya pilih Aifa. Silakan, Aifa. Tadi dia jawab remaja lelaki, sekarang dia jawab untuk remaja perempuan. Jerawat mungkin tumbuh di muka. Ya, jerawat mungkin tumbuh di muka. Okey. Betul, cikgu? Bagi je lah Kak Mira, sama je semua. Okey, satu love. Okey. Untuk Aifa. Okey, Kak Mira. Ya, cikgu. Okey, macam tadi kan Cikgu Farah ada bagi tahu apabila remaja perempuan mengalami kedatangan haid, dia ada simptom-simptom seperti senggugut, sakit kepala, meloya dan emosi dia agak terganggu kan. Okey. Kalaulah Kak Mira kan, Kak Mira rasa macam mana Kak Mira nak hadapi semua benda tu? Kalau Kak Mira Apa ada... Kak Mira buat? Mira akan berehat kalau Mira rasa kurang sihat, ataupun Mira akan bagi tahu, jelaskan keadaan diri supaya orang di sekeliling faham. Bagus. Betul tu, kamu kena ingat. Ingat jawapan Kak Mira tu. Apabila kita mengalami situasi tersebut, okey, kita jelaskan. Contoh, okey, hari ini saya sakit perut kan. Kita rasa tak selesa. Jadi kadang-kadang kita tak mau diganggu. Betul tak Kak Mira? Betul. Okey, yang penting kita perlu tahu ya anak-anak semua, apabila kita mengalami situasi tersebut, okey, selalunya macam remaja lelaki, dia iktilam hanya sekali. Jadi yang lain-lain tu perubahan fizikal saja. Betul. Yang lebihnya pada perempuan kita ni sebab beremosi, sakit perut apa semua kan. Okey, kena ingat apabila kita mengalami situasi tersebut sebab perempuan dia akan kedatangan haid pada setiap bulan. Okey, ingat ni pada setiap bulan. Dan apabila dia kedatangan haid, tidak semestinya dia tidak boleh melakukan aktiviti seperti bersukan kan. Contoh, bila cikgu cakap, okey hari ni kita nak berlari. Dia dah, cikgu saya tak boleh cikgu, saya dah kedatangan haid hari ni. Sebenarnya tidak. Dia boleh melakukan aktiviti tersebut kecuali dia mengalami sakit perut ataupun senggugut yang amat teruk. Contoh dia dah tak boleh dah Kak Mira. Bila kita orang perempuan mengalami sakit perut, iaitu kita panggil senggugut, kadang-kadang ada yang sampai meloya. Dia muntah. Jadi takkan kita nak paksa Kak Mira kan? Jadi itu tak apa. Itu kita boleh kecualikan dia.
Tetapi jangan memberi alasan, cikgu hari ini saya senggugut, saya tak boleh lari. Tidak, sebab ada orang faham, cikgu hari ini saya kedatangan haid, boleh lari tak? Boleh sebenarnya mengikut situasi dan keadaan kita pada hari itu, Kak Mira, okey? Baik, cikgu. Okey, cukup jelas penjelasan cikgu bagi perubahan fizikal untuk kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Kalau Mira boleh tambah sikit, cikgu. Silakan. Kawan-kawan, jangan rasa rendah diri sebab Mira pun pernah berada di situasi itu dan kadang-kala dahulu Mira pun rasa macam kenapa fizikal saya berbeza dengan kawan saya. Saya rasa malu dan lain-lain. Tapi jangan rasa macam tu sebab itu ialah perubahan normal bagi seorang manusia yang normal dan sihat. Kita nak berhenti berehat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan menonton Tahap 2 di Didik TV KPM.